Selamat pagi dan salam Malaysia Madani bersama saya Magdalena Depol dalam Berita Pagi Sabah edisi Sabtu 18 Mac 2023. Permasalahan bekalan air bersih ke kawasan luar bandar di Sabah antara isu yang dititik beratkan kerajaan negeri dan persekutuan. Bagaimanapun, kos pembangunan yang besar untuk penyambungan paip dari loji rawatan Jabatan Air ke kampung-kampung terpencil menyukarkan usaha kerajaan untuk menyalurkan air terawat ke kawasan luar bandar yang jauh daripada jalan raya utama. Sehubungan itu, Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Jahid Jahi mengalu-alukan usaha pelbagai pihak membangunkan inovasi bagi membantu penyediaan bekalan air bersih di kawasan luar bandar menggunakan air graviti. Beliau yang juga adun Tamparuli berucap merasmikan projek air graviti bersih teknologi hijau di Kampung Koli Posuan, Tamparuli. Projek dibangunkan inovator sistem air graviti bersih teknologi hijau Insinyur Joe Primus Kayau dari Tambunan ini berkonsepkan solusi sains dan sosial dengan melibatkan komuniti secara langsung semasa pembinaan sehingga pelaksanaan operasi dan penyelenggaraan projek. Projek ini berupaya menapis lebih 100,000 liter air sehari untuk manfaat seramai 350 penduduk kampung Koli Posuan. Jabatan Keretapi Negeri Sabah JKNS memohon peruntukan tambahan berjumlah hampir 35 juta ringgit daripada Kementerian Kewangan Persekutuan untuk kerja-kerja membaik pulih landasan dan cerunan bukit. Daripada jumlah itu, 30 juta ringgit diperuntukkan untuk menyelenggara cerun runtuh di sepanjang jalan landasan Tenom Pangi Rayuh dan 4.8 juta bagi membaiki landasan kereta api. Perluan ini adalah amat mendesak yang mana rakyat di kawasan Pangi Rayuh ini telah menunggu sekian lama supaya landasan ini dan cerun-cerun tersebut dapat diperbaiki. Jadi saya sangat pihak Kementerian Kerja Raya Negeri Sabah sangat mengharap dengan Kementerian Kewangan Malaysia dapat memberikan peruntukan yang dipohon oleh Jabatan Kereta Api Negeri Sabah. Datuk Robert ditemui media selepas mengadakan lawatan kerja di JKNS stesen kereta api di Tenom. Sebelum ini, kerajaan pusat telah memperuntukkan hampir 50 juta ringgit bagi kerja-kerja menaik taraf landasan berkenaan sejauh 26.9 km bermula tahun 2017. Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM sedang melaksana perbincangan mengenai pembelian kapal misi pesisir LMS baharu selepas diluluskan dalam Belanjawan 2023 yang diumum Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim baru-baru ini. Perbincangan merangkumi model kapal yang sesuai sekaligus rundingan bagi proses perolehan kapal tersebut. Panglima TLDM Laksmana Datuk Abdul Rahman Ayub berkata, perolehan kapal baharu ini adalah inisiatif TLDM meningkatkan keupayaan tempur aset bagi memantapkan operasi keselamatan dan pemantauan di perairan negara. Harapan saya ialah untuk kita dapat memuktamadkannya secepat mungkinlah, dan anggaran kita dalam tempoh 3 tahun selepas kita menandatangani perjanjian perolehan tersebut, kita akan boleh menerima kapal yang pertama. Untuk projek yang kali ini, kita menjangkakan untuk menerima 3 buah kapal LMS batch kedua. Beliau ditemui media selepas kunjungan hormat kepada Yang di-Pertuan Negeri Tun Dr. Juhar Datuk Mahiruddin di Istana Seri Kinabalu. Kunjungan bertujuan memaklumkan Tun Juhar mengenai pengambil alihan beliau sebagai Panglima TLDM bermula 27 Januari lalu selain mengemaskini perkembangan semasa TLDM serta mendapatkan panduan dan nasihat. Beliau turut memaklumkan keselamatan perairan Sabah adalah aman dan terkawal terutama di kawasan melibatkan operasi penuh TLDM. Produk dan jenama anda kurang dikenali? Mahu tingkatkan lagi hasil jualan? Serokai peluang pakej pengiklanan produk dan perkhidmatan anda di Radio RTM Sabah dengan kadar harga iklan serendah RM60. Anda boleh memilih Sabah FM, Sabah BFM, Sandakan FM, Tawau FM dan Keningau FM. Untuk keterangan lanjut, hubungi kami di talian
atau boleh email kami di dan kunjungi Facebook rasmi kami RTM Sabah. Perniagaan anda keutamaan kami. Polis Diraja Malaysia PDRM komited mengoptimumkan tugas mengawal keselamatan tanpa meminggirkan kebajikan warga PDRM. Ini terbukti dengan pembinaan sebuah balai polis Inanam yang siap sepenuhnya pada 7 Mei 2021 bernilai 15.4 juta ringgit. Mula dibina pada 22 Mei 2018, Balai Polis Inanam diserahkan sepenuhnya kepada PDRM Sabah pada 14 April 2022 selepas memperoleh sijil menduduki pada 8 Februari tahun lalu. Kita dapat membentuk satu suasana kerja yang cukup baik, cukup bagus, ya. Dan kita juga dapat membangunkan keluarga kita dalam keadaan yang teratur, dalam keadaan yang baik. Apa yang kita tekan sini, how we deliver the quality service to the public. One, kita ada infra, kita ada aset, kita ada itu, dan kita akan lebih mudah untuk deliver perkhidmatan dia pada masyarakat. Datuk Idris menyatakan demikian dalam sidang media selepas merasmikan Balai Polis berkenaan di Inanam. Pembinaan Balai Polis Inanam ini antara lain bagi mengiktiraf pengorbanan warga PDRM dalam menjaga keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Balai Polis ini dilengkapi dengan bangunan pejabat 2 tingkat serta lokap, sebuah bangunan perumahan dengan 103 unit berek dan sebuah dewan serbaguna, tadika, surau serta bilik mandi jenazah. Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso menyerahkan bayaran faedah pengurusan jenazah kes ilat ke penakat sebanyak RM2,000 kepada Zafidah Yaakob alias Muhammad Yaakob, waris arwah bekas pemain bola sepak Sabah dan Sarawak, Bobby Chua Abdullah. Di bawah faedah pensyen penakat, syek pensyen bulanan dibayar seumur hidup kepada balu arwah sebanyak RM544.99, manakala anak yang belum berkahwin layak menerima RM363.33 sehingga 21 tahun. Beliau mendapat pensyen ilat sebanyak RM908.33 bermula daripada keilatan beliau iaitu pada tahun 2020. Jadi sepanjang tu memang arwah mendapat bayaran pensyen ilat sehingga beliau menghembuskan nafas yang terakhir lah. Dan bila kita dapat maklumat yang arwah telah meninggal dunia, Perkeso telah menguruskan bayaran pengurusan jenazah. Beliau ditemui RTM selepas menyerahkan bayaran faedah pengurusan jenazah kepada penerima faedah di Taman Rimba Manggatal, Kota Kinabalu. Sementara itu, isteri arwah bersyukur skim pensyen ilat Perkeso ini memudahkan pengurusan pihaknya. Saya sangat berterima kasihlah dan bersyukur kerana selama ini pihak Perkeso dari awal telah banyak membantu at different stages lah kan, dari awal sampai akhir. Beberapa tahun ini pihak Perkeso telah banyak membantu dari segi pensyen ilat dan dari segi equipment. Beberapa lah equipment yang telah kami memohon dan diluluskan. Manakala anak arwah turut berkongsi mengenai kepribadian arwah yang disifatkan sebagai ayah yang bertanggungjawab dan cekal. I hope what my dad has contributed will inspire a lot of younger generations lah. And the legacy that he left, I hope it will not be forgotten, but we all understand juga as time passes, things must move on juga, but I hope he has made a big enough impact lah. And I'm quite grateful to have such a cool father lah. He's just such a warm guy, like very positive. He never gave up until the end. We always try our best to remind him that he's loved, even though we're long distance, KL here. But he's like a warrior lah. Imagine like he can't move at all, but he still find ways to like give us allowance lah. When we want to buy this, we ask from him lah, or even pay off our tuition fee, stuff like that lah. He's just very strong, and I hope to be something like that when I grow up lah.
Turut disampaikan bakul prihatin Pekeso yang disempurnakan Pengarah Pusat Khidmat Rakyat P171 Sepanggar, Asim Jamat. 16 pasukan masing-masing 8 pasukan kategori lelaki dan wanita berdentap dalam kejohanan rugby antarabangsa Borneo 7 sebelah yang berlangsung di Padang Kelab Rugby Eagles IJM Sandakan semalam hingga Ahad ini. Kejohanan disertai pasukan tempatan negara Singapura, India, Hong Kong, Thailand, Uzbekistan dan Kazakhstan. Presiden Kesatuan Rugby Sabah yang juga Presiden Kelab Rugby Eagles, Velayutan Tan berkata, penganjuran sejak 2001 ini sebagai platform dan pendedahan kepada pemain tempatan untuk menguji kemahiran mereka berdepan pasukan antarabangsa. Ia sekaligus berupaya membangunkan lagi sukan rugby di Sabah dan memajukan sukan tersebut ke tahap lebih tinggi. Bagus untuk pasukan di Malaysia. Bagi peluang untuk mereka untuk campur dengan pemain-pemain profesional dan meningkatkan taraf permainan mereka sendirilah. Macam kita punya Eagles team itu ada 5 pemain dari New Zealand campur dengan 7 pemain tempatan. Ini peluang yang bagus sekali main dengan sama-sama dengan pemain-pemain yang handal daripada New Zealand. Beliau menyatakan demikian selepas kick-off pembukaan perlawanan kejohanan rugby antarabangsa Borneo 7 sebelah di Kelab Rugby Eagles Bandar Utama IJM Sandakan. Pasukan Johan akan menerima hadiah wang tunai $5,000 dan trofi, manakala naib Johan $2,500 beserta trofi. Majlis perasmian dan penutupan kejohanan dijangka akan disempurnakan Menteri Belia dan Sukan Hanayoh Ahad ini. Baik, paparan itu mengakhiri berita pagi Sabah edisi Sabtu 18 Mac. Teruskan kesetiaan anda bersama RTM. Saya Magdalena Depol, salam Malaysia Madani.